Saya Noamira Syahira binti Azman memilih projek jeruk mangga pada PBL Biology kali ini. Kita perlukan garam, gula, mangga, cuka dan balang. Okey, seterusnya mangga tadi dikupas kulitnya dan dipotong mengikut cita rasa. Mangga tersebut diletakkan di dalam bekas dan ditambahkan air setengah daripadanya. 3 sudu cuka dan 3 sudu garam. Kemudian dikacaukan sebati larutan tadi, dibiarkan berang selama semalam. Seterusnya larutan tadi ditapis untuk mendapatkan buahnya sahaja. Buah tadi diletakkan dalam balang dan dicampurkan dengan larutan gula. Kemudian disimpan di dalam peti sejuk selama semalam dan jeruk mangga sedia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan menunjukkan proses pembuatan jeruk cili. So first, bahan-bahan yang kita perlukan ialah beberapa cili hijau, cuka, garam, gula dan balang kosong yang sesuai. Langkah yang pertama ialah pastikan cili yang dipilih merupakan cili yang segar dan basuh sehingga bersih. Kemudian dijemur sehingga kering dan pastikan tiada kesan air. Kemudian sediakan satu balang plastik yang kosong dan basuh sehingga bersih. Kemudian kita akan lap sehingga kering menggunakan tisu. Langkah yang seterusnya ialah cili yang kering tadi kita akan potong mengikut saiz yang sesuai, iaitu tidak terlalu nipis dan tidak terlalu tebal. Kemudian kita akan menapis cili tersebut menggunakan penapis untuk mengasingkannya daripada biji-biji. Kemudian cili yang telah dipotong tadi kita akan masukkan ke dalam balang. Selepas itu kita akan letakkan 2 sudu besar gula ke dalam balang tersebut. Langkah yang seterusnya ialah kita akan masukkan 2 sudu teh garam dan cuka yang secukupnya, iaitu separas dengan cili yang kita masukkan ke dalam balang. Setelah selesai, kita akan tutup balang tersebut dengan penutup dan goncangkan sehingga bahan-bahan tadi larut, dan kita akan tinggalkannya selama beberapa hari. Seperti yang ditunjukkan, inilah hasil akhir jeruk cili selepas beberapa hari dan sedia untuk dihidangkan. Selamat sejahtera, hari ini kami akan membincangkan tentang proses osmosis dalam penghasilan jeruk. Contoh yang kita ambil adalah jeruk mangga. Apabila mangga dipotong dan rendam dalam larutan garam dan gula, larutan garam dan gula akan merupakan larutan hipertonik. Oleh yang demikian, air dalam sel mangga akan meresap keluar secara osmosis untuk mencapai keseimbangan dinamik. Dalam keadaan ini pula, sel mangga akan mengalami plasmolisis kerana sel mangga adalah sel tumbuhan di mana sitoplasma akan mengecut dan vakuol akan mengecil. Oleh disebabkan keadaan kekurangan air dan kepekatan garam dan gula yang terlalu tinggi, bakteria dan mikroorganisma tidak dapat tumbuh serta membiak dalam jeruk. Maka jeruk dapat tahan lama. Walaupun jeruk dapat tahan lama, tetapi jeruk juga membawa kesan buruk kepada badan kita kerana jeruk merupakan makanan yang tidak berkhasiat. Kenapa tidak berkhasiat? Kerana kepekatan garam dan gula yang tinggi. Hal ini akan menyebabkan penyakit jika kita mengambil makanan jeruk secara berlebihan. Contoh penyakit adalah kencing manis dan obesiti.
Secara konklusinya, kita perlulah mengawal pengambilan makanan jeruk. Jadi sampai sini sahaja saya bincangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Khair Haziq bin Khairul Nizam dari kelas 4 Alpha. Untuk projek Based Learning subjek biologi pada kali ini, saya telah ditugaskan untuk melakukan penjerukan pada makanan. Makanan yang saya telah pilih ialah mangga muda. Pertama sekali, sediakan bahan seperti berikut. Sudah tentu sekali bahan utama kita adalah mangga muda. Kemudian, sediakan air, garam, cuka dan gula. Bahan yang lain pula adalah asam boy dan cili sebagai penambah rasa. Alatan yang diperlukan pula ialah bekas tapur yang besar, sudu, pisau, mengupas kulit buah, penapis dan pinggan. Selepas bahan telah disediakan, pertama sekali yang perlu anda buat adalah kupas dan potong buah mangga mengikut bentuk kegemaran anda. Kemudian, sediakan larutan air garam dengan isi pada 700ml air dan 3 sudu besar garam di dalam bekas tapur. Masukkan ke semua mangga yang telah dipotong ke dalam larutan garam tersebut. The next day. Selepas sehari dibiarkan, teruskan mangga tersebut daripada air garam menggunakan penapis. Kemudian, sediakan pula larutan cuka dengan 2 sudu cuka dan 700ml air. Masukkan ke semua mangga ke dalam larutan cuka tersebut dan biarkan selama 2 jam. 2 hours later. Teruskan mangga tersebut daripada larutan cuka dan buat pula larutan gula. Gunakan 4 sudu besar gula dan 700ml air. Kacau gula tersebut sehingga larut dan letakkan ke semua mangga di dalam air gula tersebut. The next day. Selepas semalaman dibiarkan, mangga dah telah siap untuk dimakan. Anda boleh menambah hiasan untuk menambah rasa seperti asam boy dan cili. Tada! Selepas dibiarkan selama semalaman di dalam peti sejuk, kini jeruk mangga yang anda buat sudah dapat dihidangkan. Selamat mencuba!